UMNO tidak boleh lagi mengatakan dia berjuang untuk orang bangsa, agama dan tanah air bagi pihak orang Melayu di negara kita ini. Sebabnya sekarang ni kita lihat dia dah jadi macam Pak Pandey lah. Jadi pengikut dalam ini macam melukut tepi kantang, macam tikus tepi kantang, dan mengharap-harapkan ihsan daripada orang lain lah. Kerana itu saya suka menyeru supaya ahli-ahli UMNO dan orang yang di atas pagar ni melihat beri kepercayaan kepada parti yang bersedia untuk memimpin seterusnya segala kegagalan yang telah dibawa oleh UMNO ini bagi meneruskan perjuangan orang Melayu untuk bangsa, agama dan tanah air selagi ada bulan dan bintang di tanah air kita, iaitu Parti Bersatu ini. Saya amat yakin kali itu saya pun pindahlah, berhijrah. Seperti saya pernah kata dulu bahawa orang Melayu ni takut berhijrah. Kalau boleh dia nak duduk dalam kongkongan, dalam kepompong tu, kalau boleh mengingatkan nostalgia dulu, UMNO hebat, UMNO hebat, UMNO hebat, dia tak pasang ditenggelam. Orang bilang, saya habis sikit. Elok jikanya orang Melayu mempunyai perasaan berhijrah. Berhijrah. Kerana penghijrahan ini dalam banyak sejarah membawa kecemerlangan, kehebatan, kekuatan baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah kan, dia mendapat satu layanan yang teruk, yang yang buruk, yang menjijikkan, tapi bila berhijrah ke Madinah, macam kita berhijrah lah daripada UMNO kepada Bersatu, insya-Allah sinar Islam bergemilapan. Perjuangan orang Melayu di Malaysia melalui Bersatu, insya-Allah kita kembalikan kehebatan UMNO dulu yang dah hilang, yang telah dimalukan, yang telah disingkirkan oleh kepimpinan UMNO sekarang ini menjadi kenyataan politik semula dalam tanah air kita. Itu sangat menarik. Itu yang saya nak sebut tadi, sebab sempena dengan ma'al hijrah kita, tahun baru Islam ini kan. Islah mastata'tum, perubahan ke arah kejayaan, perubahan ke arah kebaikan. Yang penting ialah perjuangan Melayu itu, kan? Jadi Melayu perlu memimpin. Jadi kalau Melayu sudah tidak boleh memimpin, Islam sudah tidak boleh memimpin di Mekah, sudah tentu perlu mencari Madinah tempatnya. Dan ternyata keputusan Rasulullah yang dipandu oleh Allah SWT pada ketika itu tidak pernah salah. Dan kali ini kita perlu ada keberanian dengan mengambil hikmah hijrah itu sendiri, dengan melakukan keberanian kali ini demi dominasi kesinambungan penguasaan politik pribumi itu. Jadi yang memang betul tu. Jadi yang terakhir, Tan Sri, ni yang terakhir. Ni pusingan yang terakhir, sebab hampir sekejap saja masa berlalu kan. Pilihan raya negeri. 6 negeri ni pilihan raya kan. Sebab politik Malaysia ni pun sekarang ni lain macam. Menang besar mereka di Melaka, menang besar mereka di Johor. Mereka tak sabar, mereka mendesak. Akhirnya Datuk Ismail Sabri surrender, menyerah dengan kegairahan Zahid Hamidi untuk melepaskan diri dia, kan, tanpa menyedari hubungan dan rundingan belakang bersama Anwar Ibrahim. Akhirnya membuat pilihan raya umum dan keputusan luar jangka. Keputusan sangat luar jangka, kan. Okey, pilihan raya negeri datang dalam keadaan hari ini yang semua orang faham masalah negara. Saya bersyukur kan dengan Allah, dan kerana itu saya sering ingatkan diri saya dan kawan-kawan bersangka baik dan berdamai dengan takdir, qada dan kadar Allah ini. Kalau kita merintah hari itu, ada antara 2-3 manusia ni, orang macam Rafizi, orang macam Anwar Ibrahim, terus melontarkan formula lah kan, hari ni merintah minyak turun apa semua, dan dia menjadi, kalau kita pun merintah, dia menjadi ancaman pada kita kan. Rakyat tetap rasa tak hari ni telah terbukti formula tu formula sonsang dan luar tabi'i kan. Janji itu janji tipu dan luar tabi'i. Jadi semua itu telah di depan mata rakyat, betul-betul kan. Jadi bagaimana dan apa pandangan Tan Sri berkenaan pilihan raya 6 negeri ni?
Saya rasa pilihan raya 6 negeri ni, setelah kita melihat prestasi dan apa yang telah dibuat oleh kerajaan PH ini, yang cara penubuhannya pun agak meragukan, tidak memberi satu kepuasan hati kepada rakyat, terutama rakyat yang perlukan pembelaan. Kita lihat kosong dari segi wawasan dan hala tuju kita ke depan. Kita lihat rakyat bertambah sukar dan tambah susah dalam penghidupan kita dengan adanya keadaan ekonomi yang tidak sihat, yang kenaikan dan sebagainya dan ini. Kerana itu saya percaya fakta ini kita bersyukur kerana kita telah agak maju dalam bidang komunikasi ini. Rakyat maklumat-maklumat ini telah sampai. Walaupun ada sekarang dia cuba sekat sana, cuba sekat sini, tetapi maklumat ini sampai. Dan banyak pendedahan-pendedahan telah dibuat, terutama tentang karakter, watak, sikap dan perbuatan pemimpin-pemimpin ini. Yang kadang-kadang setengahnya macam Cikgu Bat pun mendedahkan sesuatu yang agak pelik dan amat mendukacitakan rakyat tentang kelakuan pribadi, watak pemimpin-pemimpin ini. Dan apa prestasi kerajaan itu, watak pemimpin ini kita dah kecewa dah. Dengan keadaan, dengan rekod dia yang telah lalu, dengan rekod yang teruk sangatlah. Habis prestasi pula teruk lagi. Kita tak lihat macam mana ada satu macam blueprint bagi negara kita untuk memakmurkan lagi ekonomi. Macam mana nak tarik lagi pelabur-pelaburan baru yang membawa peluang perniagaan dan peluang pekerjaan kepada rakyat. Kita tak lihat lagi macam mana dia secara serius untuk mengatasi apa yang rakyat tengah hadapi ini sekarang. Bagaimana diatasi. Dan kerana itu saya suka memintalah, cukuplah. Enough is enough lah. Dah cukup dah ni. Marilah kita rakyat Malaysia, rakyat Malaysia yang patriotik, yang sayang ke masa depan negara ini, janganlah biarkan negara kita ini di tangan seorang yang dikatakan kakistokrasi. Orang yang diberi peluang kepada mentadbir, kepada kepimpinan, tapi bukan ahlinya dalam bidang itu. Bukannya dia boleh membuat sesuatu. Dia cuma nak mendewa-dewakan jawatan yang dia terima. Dan kerana itu, hari ini we have to make a decisive decision. Keputusan yang betul muktamad untuk memastikan insya-Allah cuba beri peluang kepada PN, dan masa depan Malaysia insya-Allah akan lebih berjaya, terjamin, dan kita akan ulang balik kegemilangan Malaysia pada peringkat yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Okey, baik Tan Sri. Dua perkataan daripada Tan Sri sebut tadi. Satu timbul dalam benak saya ialah referendum. Maksudnya ialah harga barang naik, kadar kehidupan dengan penipuan, dengan masalah 3R yang semakin membara, dan apa yang berlaku hari ini perlu dijadikan referendum rakyat. 6 negeri ni rakyat kena keluar sebab mereka ni tak mendengar, kerajaan ni tak mendengar. Bila kita kata harga barang naik, menteri jaga harga barang boleh berdiri dalam parlimen tanya rakyat bahawa tolong bagi tahu saya harga barang apa naik. Oi, saya tadi terkejut. Walaupun timbalan dia baru selepas umum ada 7,000 aduan harga barang naik kan. Okey, tak apalah. Tapi ialah kerajaan ini jelas kerajaan ini tidak mendengar. Jadi rakyat perlu menjadikan pilihan raya ini sebagai referendum untuk mereka mendengar semula suara dan masalah rakyat. Kedua ialah kakistokrasi. Pemimpin yang penipu, bersiri dan sebagainya ini perlu kita jatuhkan. Cuma ada yang tertanya, Tan Sri, pilihan raya ni nak pilih kerajaan negeri, kan? Nak pilih Menteri Usaha Negeri Sembilan, nak pilih Menteri Usaha Selangor, Kedah, Terengganu, Ketua Menteri Penang, Kelantan dan sebagainya, kan? Apa kena-mengena dengan Anwar Ibrahim? Kan? Kalau nak jatuh ni Amiruddin dan Aminuddin lah, kan? Dua Menteri Besar Selangor Negeri Sembilan, termasuklah memperkukuhkan jaringan kerajaan yang kita ada, kan? Tapi apa sebenar signifikan referendum dan juga signifikan menolak kakistokrasi ini? Selain isu negeri ini banyaklah kalau kita nak bercakap, kan? Tapi dalam konteks ini.
Saya rasa bahawa kita mengamalkan sistem federalism. Ya. Federalisme. Ha. Artinya perkaitan kerajaan pusat dan kerajaan negeri itu macam bersepadu, Ya. berintegrasi. Kata referendum tu katanya dia menunjukkan manifestasi lah. Ya. Sama ada kerajaan negeri ini sebenarnya suara rakyat. Ya. Suara rakyat negeri-negeri. Federal tu kepimpinan. Jadi rasa rakyat ni dia puas hati, dia tak puas hati, dia marah ke dia tak marah, dia rasa seronok ke atau dia rasa benci. Itu ditunjukkan dalam sistem kita di mana negeri-negeri akan membuat keputusan. Dan kita lihat bahawa oleh sebab kita mengamalkan sistem federalisme ni, kerajaan persekutuan seperti ini, jadi dan campur plus demokrasi berparlimen. Jadi pada bila-bila masa saja rakyat boleh mengubah kerajaan melalui ahli-ahli parlimen yang mereka telah lantik itu. Saya rasa berkaitan apa yang berlaku kat negeri-negeri ini tadi, bahawa jika rakyat nakkan perubahan, tentulah bila ada kerajaan yang lain naik kat negeri-negeri, kerajaan persekutuan pun panas. Ya. Dan suasana politik akan jadi terlalu banyak sangat konflik dan krisis dan sebagainya. Itu tak boleh jadi satu sustainability kepada kerajaan pusat untuk kekal kalau banyak permasalahan di negeri-negeri lain. Dan kita tahu bahawa Sabah dan Sarawak sentiasa membuat keputusan yang bijak. Dia akan mengikut aliran politik di Semenanjung ini. Kalau banyak tak nakkan Perdana Menteri, kalau banyak tak nakkan kerajaan yang ada sekarang, saya tak fikir kenapa pemimpin-pemimpin di Sabah dan Sarawak harus kekalkan apa sokongan yang telah diberi kepada kerajaan persekutuan sekarang. Mereka boleh membuat keputusan pada bila masa merubah apa yang telah mereka janjikan pada masa dulu. Dia ikut aliran Semenanjung sebagai petunjuk politik kepada politik Sabah dan Sarawak. Kombinasi daripada semua ini, saya rasa referendum ini, kalau betul-betul rakyat tidak mahu kerajaan sekarang, akan jadi satu kenyataan. Kerajaan yang ada sekarang terpaksa digugurkan melalui undi dalam parlimen.